Baik, kembali lagi bersama saya Syamira Sufri di Selamat Pagi Malaysia. Dan apa yang VT yang dapat ditayangkan tadi sebenarnya dia ada kena dengan apa yang akan saya kongsikan. Dan seperti mana dapat dilihat sekarang ini, kita ada macam lembu, kita ada kasut dan juga kita ada orang bermain silat serta pasal ada bola. Jadi untuk menceritakan lebih lanjut tentang apa yang ada kat depan saya ni, kita bersama dengan Tuan Haji Ismail Mokhtar, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SW Corp. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syamira. Okey, baik. Jadi boleh tak Tuan ceritakan apa sebenarnya kat depan ni? Dia mesti ada kena dengan satu pertandingan. Jadi pertandingan apa tu? Okey, terima kasih, Syamira. Ini merupakan hasil lah daripada pertandingan kita panggil Waste to Art lah. Maknanya seni sampah. Seni sampah. Maknanya ini adalah satu pertandingan untuk menggalakkan, menyedarkan masyarakat tentang kepentingan kita semula lah. Jadi yang di depan saya ini adalah replika daripada hasil tahun lepas punya? Ya. Tahun 2009 kita dah mulakan pertandingan Waste to Art ni bermula pada tahun 2016. Tapi yang terbesar pada tahun lepas lah 2019 di mana sebanyak 262 penyertaan lah diterima daripada semua peserta lah. Jadi ini adalah hasil-hasil yang menyertai pertandingan Waste to Art pada 2019 lah, Syamira. Jadi fokusnya adalah untuk menjadikan sampah yang kita buang tu sebagai sesuatu perkara yang berguna lah, yang dijadikan sebagai piasan. Dan di sini kita dapat lihat ini adalah plastik yang dicairkan dan menjadi satu replika sebagai tulang lembu ke? Macam lembu ke? Yalah, untuk pertandingan Waste to Art ni, Syamira, dia mesti ada dia punya idea dan juga konsep dululah. Kita ada dua fasa pertandingan ni. Dia bermula pada kita dah buka pada 12 Mei sehingga 26 Julai ni. Jadi fasa pertama ni peserta-peserta yang ingin menyertai pertandingan dia kena menghantar idea dan konsep dululah. Jadi bukan saja kita nampak macam ni lembu. Ini sebenarnya konsep dia. Konsep dia ikan nak jadi lembu. Okey. Ikan. Ini tulang ikan ni, Syamira. Ini tulang ikan. Jadi konsep dia ikan sekarang ni, dia tidak boleh hidup di laut lagi. Kerana terdapat banyak pencemaran. Betul. Jadi bila banyak pencemaran, ikan pun nak jadi lembu, nak naik ke darat. Itu antara konsep yang kreatif lah. Itu idea dia lah. Baik. Dan di sini pula kita ada kasut. Sebenarnya kalau dapat dilihat, sebenarnya yang kecil-kecil bulat-bulat ni adalah duit shilling. Di mana dia gabungkan, dipaterikan besi, logam dan juga duit shilling. Jadilah kasut sangat kreatif ya. Jadi Tuan Haji ada mengatakan bahawa ada fasa 1 dan fasa 2, di mana fasa 1 adalah untuk memberikan idea dan konsep, dan sekiranya mereka berjaya dalam fasa 1, mereka akan ke fasa 2. Jadi fasa 2 sekiranya mereka tidak mahu menghantar karya fizikal, maksudnya memberi sendiri, adakah mereka boleh menghantar secara pos? Kita tidak ada masalah secara pos lah. Cumanya untuk penghantaran secara pos, kita tidak menanggunglah kos kalau rosak ke tiba-tiba. Kalau rosak dan juga jaminan itulah. Ialah sebab kadang mungkin mereka ada kekangan untuk keluar, jadi kalau pos tu lebih mudah lah. Jadi boleh Tuan Haji ceritakan apa kategori dia dan syarat-syarat untuk memasuki pertandingan Waste to Art ini? Waste to Art ni untuk bagi tahun 2020 ni, kita akan tutup pada 26 Julai. Jadi sekarang ni masih lagi kita menerimalah idea dan konsepnya. Kita ada dua kategori, Syamira ya. Yang pertama kategori inilah yang kita nampak ada 3 contoh arca yang menyertai pertandingan tahun lepas ni. Kategori 3 dimensi. 3 dimensi ada konsep lembu, konsep duit dan juga ini pahlawan ni. Pahlawan. Ini tiga dimensi. Maknanya peserta kena mentai dia ada dia punya ukuran dia tak boleh lebih daripada dalam 5 kaki lah. 5 kaki lebar, 5 kaki tinggi dan 5 kaki panjang. Dan kategori yang sebelah sini ni, kalau kita tengok yang ada di potret ni adalah kategori 2 dimensi. Jadi ada 2 kategori, Syamira. Kategori 3 dimensi dan kategori 2 dimensi. Sebenarnya pertandingan ni kita bekerjasama dengan Balai Seni Negara. Maknanya sebelum ni kita semula ni, kita semula ni kita tahu kita kertas kita jual balik dia boleh jadi tisu, plastik jual balik boleh jadi baju. Tapi sekarang ni kita nak naikkan lagi dengan sedikit sentuhan kreatif ni daripada pengkarya-pengkarya
Jadi dia boleh menambah nilai kepada barang buangan yang kita anggap barang tu dibuang saja. Tapi dia boleh, bila ada sentuhan kreatif ni, boleh lagi bernilai. Betul. Mungkin di peringkat pekarya-pekarya ni boleh dijual pula. Betul. Jadi mendapat hasil yang lebih baik daripada yang kita, kalau kita jual di kedai-kedai kita semula lah. Itulah saya rasa kalau benda ni macam agak rare kan. Sangat kreatif, duit siling dan juga logam disatukan menjadi kasut gergasi. Dan saya pasti apabila kita masuk satu pertandingan ni mesti ada hadiah menanti. Jadi apa antara hadiah yang menanti para pemenang? Hadiah dari segi pertandingan ni memang kita sediakanlah. Untuk pertandingan 3 dimensi ni, hadiah pertama akan dapat wang tunai lah, RM5,000. Hadiah kedua RM4,000, ketiga RM3,000 dan semua peserta kita akan bagi sijil lah, dan RM700 untuk hadiah saguati kepada 7 peserta lah. Kemudian bagi yang 2 dimensi ni kita ada RM3,500, RM2,500 dan RM1,500. Cumanya hadiah ni sebagai satu token daripada kami lah. Yang penting kita dapat menghargai karya yang disasilkan oleh pekarya-pekarya ni dan mereka boleh meneruskan kalau ada permintaan. Memang boleh jual. Kita dapat maklumat ada hasil-hasil ni telah dijual ada sampai RM15,000, RM20,000. Maknanya ada orang yang di luar sana yang menghargai karya-karya yang dihasilkan daripada bahan terbuang. Jadi kepada ibu bapa, kalau tiba-tiba anak dia orang kan bertukang tak apa-apa dekat dapur habis rumah aku, jangan marah. Sebab kepada anak-anak, buktikan kepada ibu bapa, ini sebenarnya senam pertandingan, mak. Waste to art, dapat duit ribu-ribu. Mana tahu kalau ada orang boleh terima karya saya boleh jual dengan harga lebih baik. Jadi kepada ibu bapa, sebab sekarang kan berada di rumah kan, PKP, jadi bosan dekat rumah. Manalah tahu kan kita punya bakat dalam menghasilkan satu karya fizikal tu dihargai dan juga dapat memberi satu pendapatan yang lumayan lah kan. Bermula daripada situ, mana kita tahu kan kita ada bakat berkenaan. Okey, jadi baik. Mungkin Tuan ingin kongsikan proses untuk masuk ini, apa yang dokumen yang perlu disertakan untuk masuk pertandingan ini? Untuk memasuki pertandingan ni boleh pergi ke laman web kita lah. Boleh pergi ke laman web, kalau tak ada ke Google SW Corp lah. SW Corp, dan di sana ada format lah untuk mengisi idea yang saya kata tadi. Fasa pertama ni idea dan konsep saja. Lepas tu panel kita pakar-pakar daripada Balai Seni dan juga daripada UiTM lah, profesor-profesor daripada UiTM akan menilai idea dan konsep tersebut lah. Cuma saya nak tambah, Syamira, bukan saja kita dapat hadiah, tapi kita juga dengan Balai Seni ni kita terbitkan juga satu buku, Seni Sampah. Buku ni menghimpunkan semua karya pada tahun lepas. 2016 lah. Ini untuk 2019. Maknanya inilah dia hasil-hasil. Maknanya kita sediakan, bukan saja kita paparkan arca tersebut, tetapi dia punya konsep dan idea. Konsep dan idea bagi setiap hasil ataupun seni kreatif yang dihasilkan. Jadi, dan juga tahun lepas juga, Syamira, kita juga mempamerkan karya-karya ni di KLIA 2. Kita bekerjasama dengan KLIA 2, kita pamerkan karya-karya ni untuk tontonan publik. Jadi ada galeri kita bersama dengan pengurusan KLIA 2. Jadi peminat ataupun orang yang berminat tentang idea kreatif ni boleh datang, boleh lihat sendiri. Inilah karya daripada bahan yang sebenarnya kita buang. Sebenarnya kita buang dan kita hantar ke tapak-tapak perlebusan. Tapi sekarang ni kita boleh gunakan balik, boleh menghasilkan, boleh menang pertandingan, dalam masa yang sama boleh terus berkarya dan boleh jual pula kepada orang yang berminat lah. Baik, Tuan, berbalik kepada fasa 1 dan fasa 2 yang Tuan katakan tadi. Di fasa 2 tu berapa penyertaan yang diterima? Kita bergantung kepada panel lah. Buat masa sekarang, tahun lepas kita terima 30 penyertaan akhir lah. Maknanya 30 karya ni kita akan 30 karya bagi setiap kategori lah. Maknanya kalau ada 2 kategori ni mungkin 60 karya. Tapi ini tertakluk kepada panel yang kita nilai nantilah. Setakat ni sehingga hari ni kita dah dapat hampir 100 karya lah. 100 karya yang kita dah terima. Jadi kita akan 26 hari bulan akan ditutup dan kita akan panggil pakar-pakar untuk menilai. Dan seterusnya akan memutuskan mana-mana karya yang boleh dicipta. Kalau dah siap boleh terus hantarlah. Kalau belum siap, idea itu diterima, dia boleh start lah, bermula lah untuk membina karya ataupun menghasilkan karya tersebut. Jadi mereka perlu pergi ke laman web apa untuk menghantar karya mereka, dan juga kalau mereka di fasa kedua mereka mahu post ke mana ke alamatnya?
kena post ke SW Corp lah. Kita boleh dapat SW Corp di Cyberjaya lah, di pejabat saya. Ataupun boleh juga menghantar ke mana-mana cawangan SW Corp negeri lah yang ada kita ada di 7 negeri dan kita akan terima lah, tidak ada masalah. Jadi sasaran untuk penyertaan tahun ini berapa? Kita sasarkan lebih sedikit daripada tahun lepas. Kita sasarkan dalam 300 penyertaan. 300. Kalau tahun lepas berapa? Tahun lepas semuanya masuk 262 penyertaan. Lebih sikit lah untuk tahun ini. Jelas sebab sekarang kan kita ada di rumah, ada banyak masa lapang kan untuk mencipta satu benda yang sangat, saya rasa sangat bernilai. Kalau saya, mungkin saya beli kot. Allahu Akbar. Apa? Okey. Dia masih okey, masih kukuh ya. Kukuh sebab plastik yang kukuh kan. Okey, baik. Dan kepada para penonton yang ingin memasuki pertandingan ini, seperti mana yang Tuan Haji terangkan syarat-syarat penyertaan dan di mana untuk kita mendaftar dan untuk post kita punya karya, jangan lupalah kalau macam tak ingat, boleh tengok balik di laman YouTube Berita Nasional RTM. Jadi untuk itu terima kasih Tuan kerana sudi memeriahkan Set Selamat Pagi Malaysia, berkongsikan mengenai karya-karya rakyat Malaysia. Untuk itu kita kembali selepas ini, kita berehat seketika. Terima kasih.